Okey, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana cara untuk kita tambah menu dalam Foodpanda punya restoran portal ataupun dalam aplikasi Foodpanda lah. Okey. So, yang pertama kita harus sediakan menu template ataupun gambar menu lah, gambar senarai menu untuk kita upload dalam permohonan kita nanti. Okey, contohnya yang ini. Okey. So, kita kena sediakan gambar yang macam ni dulu, senarai menu. Okey, yang ini saya buat hanya menggunakan fungsi foto yang ada dalam. Saya rasa setiap iPhone ada photos ni. So, saya just buat menu, senarai menu tadi tu dengan menggunakan aplikasi ni sahaja. Okey, so boleh rujuk cara untuk buat menu template ni dengan menggunakan foto ni dalam saya punya video yang lain lah. Okey. Dan sebenarnya senarai macam ni juga yang lebih kurang sama kita boleh buat dengan menggunakan PC ataupun laptop, dengan menggunakan Excel ataupun Word. Okey. Dan juga kita pilihan lain adalah dengan menggunakan Google Sheet ataupun Google Excel di dalam telefon kita. Apa yang perlu, kita kena download dulu aplikasi Google Sheet dengan Google Drive dan juga ataupun kita boleh download aplikasi Excel, Microsoft Excel dalam kita punya phone. Okey. Dan cara untuk buat senarai tadi dengan menggunakan Google Sheet saya dah boleh juga rujuk dalam saya punya video yang lain. Okey. So, bila kita dah ada menu template macam ni, okey, apa yang kita perlu buat, kita login dalam kita punya restoran portal. So, kita pergi ke mana-mana web browser. Saya memang biasa menggunakan Chrome, Google Chrome. Saya tekan dekat Google Chrome. Okey. Dekat search bar saya type restoran portal. So, dekat sini ada beberapa pilihan. Yang mana yang paling atas dia ada tulis https://foodpanda.portal.restaurant ataupun My Restaurant. So, kita klik dekat My Restaurant. Okey. So, kita perlu login dengan menggunakan email yang kita daftar dengan Foodpanda dulu. Okey. Dan dengan menggunakan password seperti mana yang diberikan oleh Foodpanda dalam email yang awal yang Foodpanda hantar masa kita baru-baru register dulu. Melainkan kalau password kita ni kita dah reset lah. So, kita boleh guna password yang kita baru reset tu lah. Dan login. So, sekarang kita berada di dashboard. Okey. So, kalau kita tengok dekat dashboard ni, dekat bawah tu dia ada dashboard, reports, orders dan more. Apa yang kita perlu buat, kita tekan dekat more. Dan sekarang ni tujuan kita adalah untuk menambah menu ataupun kalau kita nak ubah harga pun kita mesti masuk melalui menu management. Tekan dekat menu management. Okey. So, kita pergi dekat main menu. Okey. Jadi, sebelum kita tambah apa-apa menu yang kita nak masukkan, yang pertama sekali kita kena pastikan kalau kategori untuk menu yang kita nak tambah tu sama ada dah ada ataupun belum. Okey. So, apa yang menu yang saya nak masukkan ni ayam masak merah. Saya nak letakkan di bawah kategori ala carte.
So okey, kategori a la carte dah ada. So kalau kita contohlah saya nak buat menu dalam kategori baru, contohnya mungkin kategori Thai, masakan Thai. Mungkin saya just tekan dekat add new dan kita tekan dekat kategori. So bila dah dekat sini, kita just masukkan kategori apa yang kita nak masukkan. Mungkin ala Thai. So masukkan lagi sekali. Kategori type ni mungkin makanan ni adalah kategori besar juga ataupun yang berat dan yang utama. So saya just pilih big mains lah. Ataupun boleh juga kita pilih small mains, ataupun apa-apa mengikut yang kita rasa sesuai lah dengan menu yang kita nak masukkan tu. Okay, then selepas tu kita masukkan small mains and then kita just tekan save. Macam tu je lah. And then bila kategori tu dah ada, barulah kita boleh masukkan menu apa yang kita nak masukkan mengikut kategori yang kita baru masukkan tadi. Bila kategori tu dah ada dalam kita punya sistem. Okay, so sekarang ni macam saya kata tadi, kategori a la carte yang saya nak guna sekarang dah ada. Apa yang saya perlu buat, saya just tambah menu je lah. Okay, add new item. So saya typekan menu yang saya nak tambah tadi, ayam masak merah. Ayam masak merah. Type lagi sekali, ayam masak merah. Okay, description ni optional. Kalau kita nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Contoh kalau masakan western ke apa ke, selalunya memang ada lah. Contoh macam chicken chop. So kita boleh letak dekat sini, dihidangkan bersama fries ataupun kentang putar dan sebagainya. Okay, tapi ini pilihan, kita boleh letak dan boleh, kalau tak nak letak pun tak apa. So kategori masakan kita ni, macam yang saya beritahu tadi, sekarang ni kategori dah ada. Saya just tekan je dekat kategori dan saya pilih kategori yang saya nak guna tadi, a la carte. Dan kita ke bawah. Okay, dish photo, upload new photo. Kalau kita nak gunakan gambar sendiri untuk display dalam aplikasi Foodpanda, kita boleh upload gambar produk kita dekat sini lah. Tapi pastikan gambar produk tu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Foodpanda, dengan dia punya dimension dia, size minimum dia, jenis file dia dan apa-apa kriteria lain lah, dari sudut angle ataupun apa-apa yang lain. Kriteria gambar untuk kita gunakan dalam aplikasi ni kita boleh tengok dalam portal ada, kita boleh tengok dekat university. So dekat situ dia ada penjelasan lanjut kriteria gambar untuk kita gunakan sebagai untuk kalau kita nak guna gambar sendirilah dalam aplikasi Foodpanda. So saya tak nak, saya just skip aja. Okay, gambar produk saya just skip saja. Okay, so harganya just masukkan. Okay, choice group. So kalau kita ada nak tambah apa-apa yang lain, kita boleh tambah lah, pilihan apa, macam telur masin ke apa ke, kita boleh tandakan. Kalau tak payah, tak perlu, sebab ini pun lauk. Okay. Okay, so macam tu je. Dan saya tekan, kita boleh tekan save. Okay, bila kita tekan save, untuk setiap permohonan kita edit menu ataupun nak tambah menu, okay, memerlukan untuk kita letak gambar sebagai rujukan pihak Foodpanda. Okay, kalau kita tak letak, kemungkinan besar permohonan kita tu akan ditolak lah. Okay, so kalau gambar yang berkaitan dengan menu yang kita nak tambah tu dah ada, so kita tak perlulah upload gambar baru.
Okay, so contohlah macam sekarang ni saya nak masukkan satu menu baru. Kalau saya just upload je gambar, contohlah saya ayam masak merah tu, saya dah ambil gambar ayam masak merah, saya snap gambar ayam masak merah dan saya masukkan je gambar ayam masak merah tu dekat sini, permohonan saya tu akan ditolak sebab dia tidak memerlukan gambar produk dekat sini. Apa yang dia nak adalah senarai ataupun gambar yang mengesahkan harga yang kita letak, okey, dan jenis produk yang kita letak tu. Okey, so contoh kalau kita just upload je gambar produk macam ni, memang kita punya permohonan tu takkan lepas lah. Okey, so kalau nak diikutkan sekarang ni gambar saya dah ada dah yang dekat sini, tapi tak apa, untuk rujukan tuan-tuan saya upload lagi sekali gambar yang saya sebutkan tadi, yang saya dah sediakan dari awal tadi. Okay, so upload new menu photos, gambar menu ya, gambar menu, bukan gambar produk, gambar menu. Upload. Saya dah save gambar tu tadi dekat photo library. Saya just pergi dekat photo library, recent photos. Okay, ini gambarnya, dan okay, so saya punya request tadi dah dihantar dan pihak Foodpanda akan proses. Mungkin dalam tempoh 24 jam atau selepas 48 jam saya dah boleh tengoklah status permohonan saya tu sama ada diluluskan ke atau ditolak. So kalau kita tengok dekat menu management punya site ni, kita boleh tengok ada satu pending, permohonan yang pending. Ini permohonan yang saya baru buat tadi. Okay, so mungkin besok ataupun lusa saya boleh tengok rejected ataupun approve ni, daripada 7 dia akan pergi ke 8, salah satu site lah. So kalau rejected bertukar ke 8, okay, bermakna yang pending ni masuk ke reject lah. So permohonan kita ditolak. So kita boleh tekan dan tengok apa benda masalah dia, kenapa permohonan kita tu ditolak. Okay, so kalau dekat approve punya site yang naik 8, bermakna permohonan kita tu dah diluluskan. So basically kalau kita buka aplikasi pengguna, kita dah boleh tengok menu kita dalam aplikasi Foodpanda lah. Okay, so macam tu je lah. Harapnya dapat membantu. Terima kasih.